Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang berbahagia sahabat fadilah, Ustaz Tuan Imam, yang berbahagia Tuan Pengerusi, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang dirahmati Allah, tuan-tuan, puan-puan, muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Kita sampai pada ayat yang ke-52 daripada surah Al-Kahfi. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yaqulu nadu syuraka'i alladhina za'amtum fada'awkum falam yastajibu lakum wa ja'alna bainakum mawbiqa. Untuk maklumat tuan-tuan puan-puan sekalian, lazimnya apabila ayat dimulakan awalnya dengan huruf waw, bermakna waw itu adalah kesinambungan bagi ayat yang sebelumnya. Waw ini juga kadang-kadangnya bermaksud dan. Tetapi dalam konteks ataupun perihal ayat ini ialah kaitan dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat yang ke-51 Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan kemurkaannya kepada iblis dan syaitan, di mana sangat dilaknat spesies tersebut, dan Allah Ta'ala selaku Tuhan Yang Maha Esa sama sekali tidak mengambil sebarang pertolongan daripada makhluk-makhluknya, meskipun para malaikat yang suci bersih, apatah lagilah iblis dan syaitan yang sangat dilaknat di sisi Tuhan. Dalam ayat yang ke-52 Allah Ta'ala mengingatkan jangan sama sekali melakukan syirik ataupun menjadi manusia yang bergelar sebagai taghut. Maka sesiapa yang bersekongkol dengan iblis dan syaitan, melaksanakan kerja-kerja syaitan dan iblis di atas muka bumi ini, ataupun mereka mengakui kami tak pernah pun minta tolong pada syaitan, kami tak pernah minta tolong pun kepada iblis, tapi sebenarnya mereka telah patuh kepada iblis dan syaitan apabila melakukan syirik ataupun menyembah sesuatu yang lain daripada Allah Azza wa Jalla. Lalu pada ayat yang ke-52 maksudnya, dan ingatkanlah masa Allah berfirman, panggillah sekutu-sekutuku. Di mana ayat ini sebut syuraka, ada i di situ dipanggil ya idhafat, ya sandar. Sandar kepada siapa? Sandar kepada Allah. Contoh perkataan kereta, motoka, dalam bahasa Arab dipanggil sayyarah. Kalau nak nisbah kepada milik saya, kita panggil sayyarati. Ya di belakang tu dipanggil dhamir juga ataupun dipanggil nouns, merujuk kepada pemilik. Macam masjid. Kita nak kata ini masjid kita, masjina, ada tambah nun di belakang, itu juga dipanggil sandaran, nouns. Tetapi kalau merujuk pada diri sendiri, seorang sahaja ya. Sayyarati, baiti, jannati, rumahku, syurgaku, ada ya di belakang.
Di sini Allah Ta'ala sebut syurakai, sekutu-sekutu aku ni, iaitu sembahan selain aku. Semua itu akan musnah, semua itu tak ada kuasa pun. Mereka telah pilih selain daripada aku. Itulah panggilan kepada bahan ataupun benda yang disembah selain pada Allah. Dalam bahasa terjemah dipanggil sekutu. Syuraka ini juga adalah kalimah jamak. Contoh, kereta saya roti. Tapi kalau kita ada banyak kereta, saya ada banyak kereta tapi tak banyak lah. Sayyarati. Dia ada tambah pula kataan alif di tengah. Begitu juga syuraka, banyak sekutu. Kalau satu sekutu saja, ada satu agama saja ataupun satu berhala saja yang manusia sembah selain pada Allah, dinamakan syarik. Syariki, tetapi tak disebut begitu dalam firman Allah, disebut syurakai. Kerana banyak sungguh benda selain pada Allah yang dipuja, yang disembah. Orang yang melakukan syirik pun banyak, benda yang disembah selain Allah pun banyak. Maka kerana banyak benda itu boleh tak tolong nanti. Tuhan kata, panggillah sekutu-sekutuku yang kamu katakan itu. Yakni yang kamu kata dia hebat, dia berkuasa, dia tunaikan hajat. Yakni untuk menolong kamu, yakni pada hari kiamat kelak. Ketika berlangsungnya pada mahsyar yang mikul menakutkan, panggillah. Maknanya firman Allah Ta'ala ini bukan perintah. Panggil di sini adalah herdik. Dipanggil istifham li istihza dalam ilmu tafsir. Perintah ataupun pertanyaan, mana dia syuraka ni? Panggil. Bantulah. Minta dia bantu. Punyalah takut golongan mujrimin. Punyalah gementar golongan syirik, golongan kafir. Mereka nak tunaikan perintah Allah. Tetapi mereka tak sedar ini bukan perintah untuk dibuat. Masakan Allah Ta'ala nak perintah agar dia disyirikkan? Tetapi kenapa golongan kiri itu nak junjung kasih, nak junjung perintah? Kerana nak taat kembali kepada Allah. Sampai ke peringkat tu. Sedangkan mereka tak menyadari perintah Allah itu adalah untuk lil istihza, untuk menghina mereka saja, sindiran. Tetapi kerana nak ikut perintah Allah, nak taat, mereka cuba memanggil. Mereka pun sedar, kalau panggil pun tak boleh tolong. Tapi punya nak tunjuk betapa patuh. Macam contohlah kalau kita diuji anak malas. Anak dah fail. Kita kata pergi ambil paisah balik. Tak lulu exam, pergi ambil balik. Ya, saya nak pergi. Nak pergi apa? Habis dah exam. Nak pergi apa? Dah kata 6. Kata 5 dah berlalu. Tapi dengan menangisnya nak pergi ambil balik exam. Melainkanlah ambil repeat balik paper tu boleh lah. Tapi nak repeat balik pun ada masanya yang ditentukan oleh pihak peperiksaan. Tapi kalau nak pergi serta-merta malam tu juga kerana mak ayah herdik, mak ayah marah, apa kau ni? Dah kata 6 pun tak usah lebih. Kalau nak ikut yang kau patut berjaya setahun yang lalu, malam tu baru sedar sudah pun terlambat. Itu baru bab pendidikan. Apatah lagi amat merugikan dalam bab amalan. Bab untung ataupun rugi di akhirat, bila mana dah berlaku tak dapat diulang balik. Untung-untung tak akan bertambah balik pahala. Dan begitulah bila kufur, bila dapat dosa, tak boleh tebus kembali di negeri akhirat. Lalu mereka memanggilnya, tetapi sia-sia sahaja. Kerana makhluk-makhluk itu tidak menyahut seruan mereka. Dan kami jadikan untuk mereka bersama. Bila mana dipanggil, perkara itu ataupun syuraka tak akan menyahut. Namun, objek ataupun syuraka tetap ada di negeri akhirat. Kita telah bincang kuliah telah lalu, patung, berhala, ideologi, benda yang manusia puja sangat akan hadir. Kenapa Tuhan nak tunjuk? Benda ni aku yang datangkan, bukan mereka datang sendiri. Walaupun mereka datang, mereka tak berkuasa langsung. Lalu benda-benda inilah akan dimasukkan dalam neraka. Bukan untuk dihukum kepada berhala. Berhala bukan taklif, bukan mukallifin. Mukallifin apa makna? Suatu istilah yang digunakan dalam ilmu fiqh. Tuan-tuan saya, kita mukallifin. Ataupun kita sebut mukallaf.
wajib beriman, wajib beramal kerana ada panca indera, ada akal. Kalau tak beramal ke neraka, dihukum. Kenapa berhala ataupun sembahan selain pada Allah tangkal pun akan masuk dalam neraka, tapi bukan untuk dihukum, tetapi menjadi bahan bakaran kepada mereka yang syirik ataupun kafir terhadap Allah. Antara petunjuk di dalam Al-Quran, iaitu fattaqun nar allati waquduhan nas wal hijarah. Takutlah akan api neraka Allah di mana bahan bakarnya terdiri daripada bahan manusia tu sendiri, jadi bahan untuk bakar manusia yang lain. Wal hijarah, batu-batu berhala. Batu berhala disebut secara terperinci kerana inilah objek utama sembahan manusia ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nampak benda ini tak boleh tolong dan mereka pun faham. Lalu benda itu tak ada apa hukuman, yang akan dihukum adalah manusia semata-mata. Dan kami jadikan untuk mereka, yakni yang kufur itu, bersama dengan sembahan itu di sebuah tempat azab yang cukup membinasakan. Ayat 53. Wara'al mujrimuna an-nar fadhannu annakum waqi'uha walam yajidu anha masrifa. Dalam bab tajwid, saya rasa tentu puan-puan dah memahami hal ini. Kita boleh juga waqaf wara'al mujrimunan nar, begitu. Kemudian terus fadhannu, kerana dah dapat faham perenggan ayat itu apa maknanya, dan orang-orang berdosa tetap akan melihat neraka. Faham dah ayat tu. Tapi kalau kita tak mampu memahami terjemahan, kita ulang baliklah kerana nafas tak cukup. Ambil balik pada awal tadi. Cuma dalam bab tajwid, boleh rojok pada ustaz, tuan-tuan perempuan pun kadang kita pergi duduk kuliah tajwid. Kalau nak berhenti an-nar, kita hendaklah tebalkan ra. Setengah orang dia baca wara'al mujrimunan nar, disebut ra nipis, dia kena tebal. Macam mana kita tahu tebal? Kerana sebelum ra ada baris atas, itu petunjuknya. Kiranya siapa baca wara'al mujrimunan nar, makna salah dari segi tajwid. Tetapi dalam qiraat yang lain, kita cambahkan ilmu pengetahuan bersama, ada qiraat yang lain membaca wara'al mujrimunan nar. Ini bukan masalah tajwid, dia sedang baca qiraat yang lain. Boleh tak kita nak baca qiraat macam tu? Dengan syarat kena belajar qiraat tu, baru boleh. Ada juga qiraat membaca contoh wadduha. Kalau macam yang tadi tu an-nar dipanggil bacaan imalah. Okay, kembali balik pada cara bacaan kita yang lazim, kita baca qiraat macam imam kita tadi, kita membaca hafs seperti biasa. Baik, bila berhenti di situ hendaklah ditebalkan. Tetapi kerana ayat ni baru pendek, sayugianya kita habislah sampai habis. Dan orang-orang yang berdosa itu, nampak tuan-tuan perempuan, ayat ni pun ada kaitan dengan ayat sebelumnya kerana ada huruf waw. Masih lagi perihal sesaan, masih lagi perihal kemurkaan, masih lagi perihal kekalutan di alam akhirat sebelum manusia dapat tempat syurga ataupun neraka. Dan orang-orang yang berdosa itu tetap akan melihat neraka, yakni sebelum masuk neraka. Bukan nanti masuk neraka baru lihat. Duduk di mahsyar pun dah dapat melihat. Melihat kepada panorama neraka dah merupakan sebahagian daripada sesaan yang cukup dahsyat. Bila tengok tu pun dah rasa terseksa yang amat. Kita tengah hari panas, sampai segan nak keluar makan di luar. Kadang mungkin seorang dia bawa bekal makan di pejabat. Ataupun dia bercadang lunch keluar dengan kawan naik kereta. Tapi dia jenis tak tahan panas. Dia kata, pergilah dulu, saya nantilah makan. Tak tahan panas, bahang terasa. Ni panas dunia, sampai target nak makan, perut dah bunyi ni. Tangguh makan. Ini dunia, biasalah tu. Ada orang tahan, orang tak tahan. Tetapi api neraka, siapa pun tak akan mampu tahan. Betapa perit. Baru sinaran, baru nampak dah menakutkan. Bayangkan bila duduk di dalam neraka.
Nascaya manusia tak sanggup untuk menempuhnya. Muslimin dan muslimat, jangan kita nampak kepada golongan mujrimin sahaja. Bahkan untuk diri kita pun hendaklah takut kepada neraka Allah. Barulah saya lebih-lebih lagi kita jadi orang yang bertakwa, jaga hukum hakam. Kata kita tetap masuk neraka akibat ada buat dosa yang tak diampun di sisi Allah. Begitu juga ahli syurga pun akan dapat melihat panorama. Namun Allah Ta'ala hanya memaparkan panorama yang indah sahaja. Dia tak akan terkesan dan nampak neraka. Kerana neraka bila nampak menyesalkan. Kita tak akan nampak, diharamkan. Kerana teorinya ialah sebarang benda tak enak, menakutkan, menggerunkan tak akan dihidang kepada kita. Dan umat Islam yang sejati. Jadi tak ada faedah kalau dipamer. Cuma dalam hujah Mu'tazilah. Mu'tazilah kata, benda yang disebut tadi tu, dia panggil ijtihad di kalangan ulama. Lainlah kalau Nabi ada kata, orang ahli syurga, dia tak akan nampak. Tak apalah, kami pun setuju. Pada pandangan Mu'tazilah kata, benda ini akan dipamer juga pada ahli syurga. Ahli sunnah atas hujah, benda tu tak elok, benda tak elok tak akan diterima oleh orang Islam. Mu'tazilah kata, benda tu memang tak elok. Tapi untuk orang Islam pun apa masalahnya? Akan ditayang benda tak elok. Tapi mereka bukan masuk. Tujuannya ialah supaya meningkatkan rasa syukur pada Allah. Contoh atas dunia, hujan-hujan ni. Tengok-tengok accident. Orang lain, bukan saya, kita semua. Kesian. Pada itu kita bersyukur. Alhamdulillah lah, drive ni 40 tahun dah. Tapi kita tak kena sekali pun accident yang teruk. Kesian dan syukur. Macam mana terjemah meningkat syukur kerana kita nampak. Tak nampak, kuranglah syukur tu. Walaupun selamat. Bila nampak kena orang lain, perhayatan tu lebih. Walaupun ini hujah yang nampak macam ada logik, tetapi masih lagi ijtihad. Apa maksud ijtihad? Tanpa ada dalil yang menyokong. Masing-masing kita pun tahu, walaupun ini daripada pandangan Mu'tazilah, boleh juga kita rojok. Kerana dia bukan berkaitan dengan masalah teras akidah. Ada ulama' di kalangan ahli sunnah jemaah kata, tak apa, pandangan macam tu tak apa. Contoh, pandangan tokoh liberal. Contoh tokoh liberal, bukan ulama'. Tuan-tuan, mahir lagi pada saya baca buku-buku daripada Western, Barat. Kalau kita tengok pemikiran liberal, boleh tak kita ambil liberal dari segi apa? Liberal dari segi kita orang Islam memang utamakan orang Islam. Tapi pemikiran liberal hendaklah ambil pandangan semua orang. Boleh juga masuk dalam masyarakat orang Islam. Sebenarnya meraihkan muka Islam tu memang pada ajaran Islam pun. Tapi kita tak jumpa lagi ustaz cerita bab ni ambillah juga pandangan muka Islam. Bagaimana tak sanggah syarak. Tapi kita ambil dia aku ni orang Islam. Dah tanyalah pandangan orang Islam, tapi nak try kan, nak tanya apa pandangan orang bukan Islam dalam isu masyarakat ni. Teori awal, ambil pandangan orang Islam dululah sebab dia beriman pada Allah. Memang ada bab nilai agama, tapi kita tak jumpa lagi, kita jumpa bab idea ni pada buku Barat, boleh tak ambil? Boleh. Tapi nak ambil idea tentang ibadat, ambil falsafah tauhid, ketuhanan pada orang putih, tak boleh. Tapi hal umum, boleh. Kalau itu pun boleh, apa salah tentang Mu'tazilah dalam hal yang masih sangkaan, yang masih berdasarkan ilmu telahan mereka. Mu'tazilah dengan orang Barat, mana lebih dekat dengan Allah? Mu'tazilah. Cuma dia ada masalah tertentu yang berbeza dengan ahli sunnah wal jamaah. Bukan apa, pendekatan saya dalam kuliah yang kita bincang ni, ada benda yang kadang kita ambil juga daripada aliran yang lain. Melainkan pada hal-hal dasar ataupun hal ekstrim memang kita tak boleh ambil lah daripada pandangan lain. Contoh, kononnya keterbukaan, kita pergi ambil pandangan Wahabi, ambil akidah yang salah. Mu'tazilah ada akidah yang salah, tapi dalam bab macam tadi tu masih lagi tak apa. Muslimin dan muslimat sekalian, antara lagi hujah ahli sunnah wal jamaah, dia kata memang kami setuju, tak apalah, bab syukur akan meningkat di akhirat. Memang kami setuju, benda ni akan berlaku. Tetapi rasa bersyukur di kalangan Islam ini hanya akan berlaku bila dalam syurga.
Syurga itulah tempatnya. Sebelum masuk syurga tak ada faedah. Bila kita masuk dalam syurga nanti, Allah Ta'ala bagi tengok neraka. Tetapi tak akan jejaskan kita kerana benteng syurga tu. Ahli sunnah wal jamaah dia tak setuju pandangan Mu'tazilah tadi dah boleh nampak sebelum masuk syurga kerana takkanlah padang mahsyar tu special macam syurga. Faham tuan-tuan? Sebab orang kafir, orang mujrimin bila dia tengok neraka dia terjejas. Kalau kita yang Islam ni yang baik amalan boleh nampak neraka tetapi tak terjejas, bererti padang mahsyar tu dah level macam syurga. Sedangkan padang mahsyar tak ada apa keistimewaan. Yang amat istimewa di akhirat ni bukan neraka, bukan padang mahsyar, hanya syurga semata-mata. Oleh itu, bak syukur ke, bak terima kasih lebih ni hanya dalam syurga. Oleh itu, pada pandangan kita ahli sunnah wal jamaah, hanya boleh tengok neraka dan penghuninya dalam syurga. Tapi langsung tak jejas, kita akan rasa syukur sangat. Dan kita akan cuba juga atas nilai keimanan nak tolong ahli neraka. Kita pernah baca hadis itu. Dah lama dah bersukaria dalam syurga. Allah Ta'ala pun buka pintu lah. Maksudnya buka peluang. Pergilah ambil anak. Pergilah ambil isteri. Pergilah ambil suami. Orang yang dikenali. Asalkan dia juga ada iman. Kita tuan-tuan, saya pun nak macam ni. Kita masuk dengan mudah syurga. Bila kita dah masuk, dah seronok ni. Tuhan bagi permit. Pilah tarik. Tapi janjinya Islam. Maknanya apa? Daripada syurga boleh juga pergi ke neraka. Bagi neraka pun tak akan jejaskan keselamatan dan kesejahteraan. Macam mana kaifiat tata caranya, wallah subhanahu wa ta'ala alam, tetapi ada diterangkan dalam beberapa hadis. Apabila mereka melihat neraka kena seksa dengan panorama itu, maka yakinlah sangat terhadap mereka itu bahawa mereka akan jatuh ke dalamnya, tidak akan ke mana-mana, dan mereka tidak akan mendapati sebarang jalan untuk mengelakkan diri padanya, melainkan semata-mata akan pergi kepada tempat yang sudah dilihat. Ahli syurga pula tengok apa ketika tu? Sudahlah terdinding, mengikut pahaman ahli sunnah wal jamaah, terdinding. Apa yang kita akan lihat bukan syurga lagi. Cuma melihat apa benda baik pernah kita buat. Contohlah, yang kemarin masuk gaji, duit ambil ke ATM, ataupun kita tengok ke apps Maybank, apps Bank Islam, tengok Alhamdulillah masuk. Tapi bagi universiti dia tangguh bonus sekejap. Dikatakan next month, bulan depan masuk bonus. Contoh masuk gaji, Alhamdulillah lah, ujung minggu ni bolehlah makan sate kajang. Tengok tu ada cita-cita. Demikianlah kita duduk pada mahsyar, tengok amalan, Alhamdulillah lah, bolehlah belanja dalam syurga nanti. Tengok Allahu Akbar, untunglah ada belanja nanti. Dan di samping tengok amalan baik yang kita bina masa hidup, kita juga diberi hadiah dapat hidu bau syurga. Siapa dapat hidu, berarti dia ahli syurga Allah. Siapa tengok neraka, berarti dia adalah penghuni neraka Allah. Syurga masih jauh, tetapi sudah dapat hidu bau itu dalam jarak perjalanan. Bau itu keluar, perfume syurga keluar, sehingga menjakau perjalanan 500 tahun. Mana ada perfume macam tu atas dunia? Tengah kuliah ni kadang kita bau satu perfume, rupanya bau perfume Kaabah. Bau kerana tak duduk jauh satu tempat. Pada perkiraan saya lah, kalau dia duduk rumah tepi masjid, beli perfume mahal made in Dubai sekalipun, beli kirim kawan, kan mahal ni. Dia tak boleh pergi, dikirim kawan, bayar mahal. Harga sampai ada perfume 3K. Pakai dalam rumah tepi masjid. Pada perkiraan saya lah, bau tu takkan masuk dalam masjid. Melainkan kita pergi pagar rumahnya, at least lah bau lah. Tu mahal, harga 3,000. Artinya apa? Perfume syurga lagi-lagi mahal. Baunya kalau 1 km pun dah takjub. Ini baunya sampai jaraknya menjangkau 500 tahun perjalanan. Muslimin dan muslimat sekalian, akhirnya apabila penghuni neraka melihat kepada neraka, mereka pun faham kami akan binasa buat selama-lamanya di tempat neraka tersebut. Ayat 54
Dalam keadaan dalam surah Kahfi ni Allah Ta'ala sulam demi sulam. Apa maksud sulam? Sekejap cerita neraka, sekejap cerita tentang iblis, syaitan, kemudian cerita balik tentang kesesaan yang berlaku di padang mahsyar, kemudian Tuhan sulam balik. Kenapa manusia jadi begini ni? Begitu teruk. Di samping ikut iblis dan syaitan, ialah kerana mereka telah mengabaikan Al-Quran yang mulia. Firman Allah Ta'ala pada ayat 54. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا. Dan demi sesungguhnya, di kalangan ahli tafsir berbeza pandangan tentang pangkal ayat ni, tentang huruf waw. Kebanyakan menyebut waw di sini ialah waw sambung balik. Sulaman demi sulaman tadi, selitan demi selitan. Manakala yang setengahnya pula menyatakan waw di sini bukan waw sumpah pula. Tuhan nak bersumpah dengan Quran pula. Dan demi. Sebab itu dalam tafsir Pimpinan Rahman, dia gabung terus dua pandangan. Dan demi. Demi adalah kata-kata sumpah. Demi Allah. Demi keimananku kepada Allah, aku tak ambil benda haram ni bila mana orang tuduh. Demi Allah, aku tak buat kerja ni. Demi Allah, aku akan usaha untuk setiap malam tahajud contoh. Bila kita nak cuba kuatkan diri, kita bersumpah. Sama ada benda baik ataupun benda buruk. Apakah sumpah paling besar? Kalau manusia sumpah kadang nak menipu. Sumpah kadang nak riak. Sumpah memang kadang betul-betul nak berjihad terhadap benda baik. Manakah sumpah paling tinggi? Sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu dalam bab ini kata Imam Asyuti, biarpun ada bab boleh sumpah. Bila orang tuduh, jangan cepat-cepat sumpah. Benda remeh-remeh jangan. Ini budaya tak elok di kalangan bangsa Arab. Jumpa kawan sumpah, nak makan pun sumpah. Demi Allah aku akan makan kari pak goreng ni. Bukan ada apa hal pun. Demi Allah saya akan pergi ke Nuri Tuan. InsyaAllah pun dah memadai. Ini budaya tak elok di kalangan bangsa Arab. Akhirnya dia jadi langgar sumpah. Sumpah ni jadi tak jadi macam tak penting sangat. Dah terlalu biasa. Allah Ta'ala sangat berhak untuk bersumpah. Kata Imam Suyuti, sumpah Allah adalah menandakan mesej yang besar. Sumpah manusia bila dia langgar, walaupun tak ada perkara kecil dia langgar, tebusannya ialah hendaklah berpuasa 3 hari berturut-turut sebagai kafarah. Dan demi sesungguhnya kami yakni Allah telah huraikan dengan berbagai-bagai cara di Al-Quran ini untuk umat manusia. Namun manusia abaikan Quran. Walaupun Al-Quran telah didatangkan dengan pelbagai bentuk ayat. Ayat perintah cara lunak, datangkan misalan, bidalan, manusia tetap campak Al-Quran. Buktinya apa? Tak satu negara ini beriman kepada Allah. Yang dah mengaku beriman pun masih beriman setengah, tidak beriman pada setengah yang lain pada keterangan agama. Agama jadi mainan. Agama hanya lazimnya menapak dalam masjid yang surah, tak lebih pada tu. Tak jadilah sistem ekonomi, siasah menempat betul-betul dalam dunia Islam. Bermakna Quran tak betul-betul menjiwai keimanan, berada dalam lubuk iman umat Islam. Hendaklah saya selalu pesan, kita baca Quran, mengaji tafsir, tak ada cita-cita nak semarakkan Quran, bererti kita semua belum lagi beriman kepada Quran yang telah diturun kepada Allah. Tak beriman pada Quran bermakna tak beriman penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam pengkhususan ayat ini, Allah Ta'ala lebih menekankan tentang betapa banyaknya manusia main-main dengan bidalan ni. Kenapa turun ayat bidalan yang disebut dalam bahasa Arab Al-Mithal. Imam Suyuti pakar ulum Quran. Di samping beliau juga adalah pakar fiqh, tapi lebih menonjol dalam bab ilmu Al-Quranul Karim. Imam Suyuti juga seorang ahli hadis. Tapi nombor satu dia punya kepakarannya adalah bab Al-Quran. Kitabnya yang terkenal, untuk maklumat tuan-tuan perempuan, alhamdulillah tuan-tuan perempuan juga tahu, kitabnya cukup terkenal. Kitabnya dinamakan beliau Mabahith fi Ulumil Quran, perbahasan tentang ulum Al-Quran. Sehingga kan
Yang kata siapa minat pengajian Quran dan Sunnah, masakan tak kenal kitab ni. Oleh itu tuan-tuan perempuan, bila kita ngaji tafsir, alhamdulillah kita dah kenal dan ataupun malam ni kita dapat sumber maklumat tentang kitab yang sangat berharga, Mabahith an Ulumil Quran. Dalam kandungan kitab ini dia ada satu tajuk, Al-Mithal, perumpamaan dalam Al-Quran. Imam Suyuti dia sebut balik dan dia syarahkan balik setiap ayat mithal Al-Quran. Bukan setakat Imam Suyuti, ulama lain pun ada. Dia tarik bab misal buat buku. Tarik bab misal, tarik tajuk bincang perumpamaan Quran ni sampai berjilid. Masya Allah. Ke arah sains, ke arah psikologi. Kan contoh. Dan surah Al-Ankabut. Allah Ta'ala misalkan orang yang tak beriman dan segala kekayaan, keselesaan hidupnya tak lebih daripada rumah apa nama spider labah-labah, ankabut, buyutil ankabut. Tuhan kata orang kafir segala aset kekayaannya umpama dan juga lebih teruk, lebih lemah daripada rumah labah-labah. Bila rumah labah-labah kena tiupan lerai, kita ambil penyapu bukan guna penuh tenaga pun baru kena hujung penyapu. Kan nak sapu di bawah ke atau atas ni guna penyapu lah. Kadang kita naik tangga, sikit je dah terlerai jatuh. Dah hancur dah ditiup angin ataupun dengan kudrat kita. Tak payah sampai gunakan 10 orang untuk buang sawang-sawang tu. Demikianlah orang kafir walaupun nampak hebat, walaupun nampak megah di sisi Allah, bila-bila masa sahaja boleh ditamatkan. Dengan kekayaan mereka sama sekali tak boleh beli syurga Allah dan keampunan Tuhan. Lantaran inilah Allah Ta'ala menyebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Qalam, yawaddul mujrimuna law yaftadi min azab yawmi idzin bibani. Kelak orang-orang yang kafir, yang mereka ni megah hebat atas dunia, bila mana berada di akhirat, yawaddul mujrimun, bercita-citalah golongan mujrimun itu untuk membebaskan diri daripada neraka dan kemurkaan Allah sehingga tergamak untuk menjual anak mereka ataupun menebus anak mereka. Atas dunia cari harta, sayang anak sungguh-sungguh. Bukan nanti yang bukan Islam kita pun naluri macam tu. Penat kerja cari rezeki untuk anak isteri suami. Isteri pun kadang bantu suami. Orang kafir pun ada tabiat ni. Kan? Manusia macam tu. Kasih kepada anak pinak, keluarga. Tiba-tiba betapa teruknya neraka. Dulu teruk kerja untuk anak isteri. Sayang sungguh. Kan anak jadi sakit, segera malam-malam pergi hospital. Tak tunggu siang. Cikgu marah, bukan lagi sebab. Marah, jekah, angkat suara sikit, anak balik report. Anak balik rumah dia telefon, kita duduk pejabat, telefon, ayah cikgu marah saya hari ni. Marah? Tak payah pergi marah dia balik. Ayah minta balik awal, ingatkah ada emergency case, balik nak pergi cari cikgu tu di sekolah. Berani nak marah anak saya pun tak pernah marah. Apa hal cikgu marah ni? Tak erti didik ke? Mengamuk di sekolah. Sampai cikgu lain pun ambil TikTok viral. Marah, sayang anak. Tiba-tiba dahsyatnya sampai jual anak di akhirat. Bukan sekadar jual anak. Tuhan sebut dalam rentetan ayat yang sama. Kalau ada keluarga di tepi teringat, jual isteri. Jual anak, jual ibu ayah. Agar diri itu selamat. Inilah yang akan melanda golongan yang kafir di akhirat kelak. Dan Tuhan sebut apa punca manusia tolak Quran yang pujuk elok-elok, buat macam-macam misalan. Contohnya Al-Quran sebut, orang yang tertipu dengan dunia ni umpama orang nampak air. Fata Morgana, nampak kumpulan air. Mereka ingat itu indah, itu kan kekal. Pergi-pergi tak ada. Sekadar bayang-bayang saja. Inilah hakikat dunia yang akan bukan kekal. Hanya sekejap. Quran ajak elok-elok, lawan Quran rapat-rapat. Lawan Quran jihadan kabira. Sungguh-sungguh lawan. Lawan hina, hardit orang beramal. Mereka bercakap tentang hak asasi. Tapi bila orang Islam tutup aurat, orang Islam amal agamanya diperangi.
Tapi kalau orang Islam kata benda ni, janganlah makan depan kami, janganlah minum arak dia khalayak ramai, kita dituduh menghalang hak asasi. Sedangkan motif kita kesejahteraan bersama. Kita pun serai elok. Yang kita amal, premis kita diganggu-gugat. Terutamanya yang berlaku di dunia barat. Manusia ada akal tetapi tak mahu lihat kebenaran yang ditaja oleh Islam. Kenapa? Akhir ayat 54 Tuhan menyebut, wa kanal insan akthara syai'in jadala. Dan sememangnya manusia itu sejenis makhluk yang banyak sekali bantahannya, yakni terhadap kebenaran Islam, kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan setakat mujrimin, bukan setakat orang kafir sifatnya bantah. Orang yang sudah mengaku beriman pun takut kita semua pun masuk kumpulan yang bantah. Herdik hukum Islam, persoal, kan dia dengar khutbah, dia dengar kuliah, contoh arak haram, khinzir haram, okey, tak apa, kita dengar, kita pun pahat masuk dalam hati. Tapi ada di kalangan kita orang lain lah, dia balik duduk pergi tulis, alangkah baiknya daging khinzir yang terbukti cukup protein ini dibenarkan. Kerana dah ada teknologi boleh tarik kuman, tarik cacing ke, ini protein terbaik. Apa masalahnya? Saya sekadar melontar pandangan. Dia kata, bukan nak ragu hukum Allah, melontar pandangan. Mana tahu ada fatwa nanti. Tak payah usik lah. Sebab kita faham, bila mana Tuhan perintah dan larang mutlak, dasar mutlak, jangan cuba rongkai, jangan buka pintu pada perbincangan untuk ragu-ragu terhadap statement daripada agama. Kan ada orang sebut, bukan cara bantah tulis tu, itu baru kita buka pembincangan pun tak boleh, tambah lagi lah seorang artis Indonesia. Sememangnya saya tak berkahwin, sememangnya saya suka pada teman lelaki saya, dah setahun saya bersamanya, waktu subuh saya akan bangun dan kadang berjunub, saya akan mandi dan tetap saya sembahyang subuh. Saya memang berdosa, dia kata berdosa, tapi nikmat saya juga kecapi. Ni apa ni? Dia mengaku sebagai muslimah, tapi dia kata lifestyle dia macam tu memang berdosa, tapi enak sekali. Apa hal yang berdosa saya, yang enak juga saya. Ini apa ni? Bantah. Kalau dia bantah senyap-senyap berdosa, tapi bila sebar gamit orang lain tu serta iman redha, dosa lagi-lagilah berganda di sisi Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah lah kita taklah ke arah tu. Dan pada pengamatan saya pun, rakyat Malaysia ni memang ada jenis tu juga, tapi taklah banyak macam tu. Tapi jenis yang masih lagi main-main hukum, yang masih lagi cuba kalau boleh fatwa, bukanlah macam tu. Tok Mufti belajarlah banyak sikit, kami nak pandangan yang senang sedikit kalau boleh. Itu juga bantah. Ini banyak trend macam ni. Bila kalau fatwa cabah, contohnya, bukanlah maksud saya bersama dengan semua dipanggil proceeding hukum daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Kerana kita berdasarkan fatwaan setempat. Contohnya bagi mereka tak zikir fatwa mereka, panduan mereka, bila lepas semayang, zikir tu masing-masing. Kita tak follow lah betul sebab uruf kita ialah zikir ramai-ramai. Contohnya mereka pergi ke rumah hantu. Rumah hantu, nama pun dah takut. Kan bila kita bincang kuliah terlalu hantu ni jin. Jin adik-beradik pada iblis syaitan. Madi fatwa, Jawatankuasa Fatwa Perlis kemarin seingat saya, pergi melawat rumah hantu. Sebelum itu, penaja ataupun organizer rumah hantu ni pergi kepada pejabat mufti di Perlis. Paparan daripada Facebook tu cerita berlakunya lawatan daripada pihak penubuh rumah hantu. Susulan daripada mereka datang, mungkin ada maklumat tertentu, tanggungjawab mana-mana majlis fatwa Selangor ke Kedah ke, kita kena pergi tengok tempat tu untuk kita keluarkan hukum. Walaupun dengar rumah hantu, kena pergi tengok juga. Dengar dadah dengar tak elok, tapi ada dadah boleh, tapi kena pergi tengok, bukan pergi makan. Macam pendekatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri, antara yang boleh dicontohi oleh mufti yang lain, kerap turun padang sehingga akan masuk ke bilik bedah. Bila tengok sendiri, hukum tu lebih, lebih dapat ditonjolkan dengan lebih mendalam.
Kita tahu pelbagai sudut. Kita tahu nak bincang, nak sebuah hukum tu pelbagai dimensi. Bila pergi rumah hantu ni, yang kata orang ramai ni, mufti dah jadi hantu. Kenapa tak halang benda begini? Jabatan mufti dah minat rumah hantu. Dia tak mau tunggu hukum. Dia nak bantah dulu. Bukanlah maksud saya benda ni kena endorse, benda kena tak. Tapi tunggu dulu, berilah kepercayaan. Selagi mana keputusan fatwa negeri masing-masing masih lagi berdasarkan ilmu yang datang daripada Islam. Lainlah berdasarkan sangkaan, rasa kesian, mereka ni dah datang melawat pejabat mufti, kita bagilah, endorse lah. Bukan kerana tu, insya-Allah. Walaupun ada benda yang lain daripada fatwa setiap negeri masing-masing, insya-Allah umumnya masih lagi berdasarkan ilmu. Cuma menghormati atau sama lain tu perlu, walaupun sesama jabatan mufti. Pernah berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang bantah Nabi. Sebelum kepada perkara ini, ada seorang di kalangan Ansar, namanya Itzban. Dia ni penduduk Madinah, artinya Ansar artinya penduduk Madinah. Namun rumahnya jauh daripada bandar Madinah. Dia orang tua. Dia jumpa Nabi ambil ilmu, dia balik kampungnya hujung sana. Tapi punya dia hebat, bila dia datang tu sampai dapat training, dia latih dia jadi imam. Yang lain tu tak apalah, sahabat memang duduk tepi Nabi, memang layak sangat ilmu. Nabi tak ada jadi imam, Nabi tak ada jadi rujukan. Tapi Itzban ni, dia orang tua duduk jauh, tapi ilmu dia dapat, dia boleh sungguh. Ingatlah pada satu hari dia datang jumpa Nabi. Dia kata pada ya Rasulullah, saya ni dah jadi imam lama dah. Kebetulan saya ni mata kabur. Susahlah saya nak jadi imam, nak tengok makmum, nak bergerak tempat tu. Kebetulan sekarang musim hujan. Jadi susahlah orang nak tolong bawa saya dengan mata saya kabur ni. Bila hujan di tanah Arab ni jadi bertakung, banjir terus. Banjir terus. Ya Rasulullah, saya nak resign boleh tak? Masuk pada hadis Nabi kata, tak ada orang lain. Tuhan juga kena. Itzban, kau kena juga jadi imam. Dia minta juga Nabi, ya Rasulullah, saya maaf sungguh-sungguh. Tak apalah kalau nak minta saya jadi imam. Tapi satu halnya, musalla tempat semayang di kampung saya tu jauh pada rumah saya. Keadaan akan turut susah, payah. Boleh tak ya Rasulullah, saya nak cadang satu perkara. Boleh tak tempat musalla tu alih tepi rumah saya betul-betul. Tak apalah mata saya kabur, Tuhan minta saya jadi imam juga. Mudahlah saya nak bergerak tepi tu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun setuju. Lalu kita kata tetapkan tarikh. Nabi sebut insya-Allah, Nabi pun pergi. Nabi pergi dengan beberapa sahabat, termasuklah Saidina Abu Bakar. Bila Nabi sampai pada waktu duha. Bila sampai Nabi masuk ke rumah Itzban, sebelum tu dalam hadis cerita riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Di sini di samping kita nak ambil iktibar dari segi bab yang saya utarakan tadi, ialah betapa adabnya Nabi. Nabi pemimpin, Nabi Rasulullah, dia pergi rumah orang bawah, dia tetap minta izin. Wahai Itzban, boleh tak saya masuk? Maka Nabi pun dah dapat izin, Nabi masuk. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas azan isya. InsyaAllah ta'ala kita sambung sedikit lagi. Setelah mana Nabi diberi izin oleh Itzban, maka Rasulullah pun masuk. Sejurus masuk, baginda bertanya, di manakah tempat cadangan kamu untuk saya dirikan solat? Rupa-rupanya Nabi memilih musalla baharu itu dalam rumahnya. Nabi tak pilih tempat yang lain yang berdekatan, pilih dalam rumah Itzban itu sendiri. Dan Itzban sangat suka cita kerana rumahnya jadi medan solat. Kalau kita lah rumah kita, kerajaan ambil buat masjid, Allahu Akbar, nak duduk mana ni? Memang kita boleh berkira-kira, boleh bincang. Tapi yang kata sahabat ni, dia kata kalau bab agama je, saya tak ada hal. Seronok lagi ada. Bukan maksud tuan-tuan, apa saja yang diambil oleh pemerintah, walaupun untuk tujuan yang baik, kita tak boleh bincang, bukan maksud tu. Tapi ni di zaman Nabi. Kalau itu dapat peluang, ini peluang yang sangat keemasan. Kerana dalam hadis, siapa bantu urusan masjid, buat masjid kecil je. Dia bantu masjid tu bahagian dia buat kecil je.
Allah Ta'ala akan galang gantikan bagi dia sebuah istana. Kan masjid kita ni hasil jasa tuan-tuan perempuan ni. Tuan Haji Ismail, tuan-tuan yang lebih dulu ada sebelum saya di sini ni. Allahu Akbar. Mudah-mudahan inilah kita raih di akhirat kelak. Bila mana Nabi tanya di mana tempat cadangan untuk kita buat solat, kita buat musalla, cuba pun seronok. Di sini tuan, di sini. Maka Nabi pun semayang. Simbolik perasmian. Semayang itu dilakukan pada waktu duha. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim tersebut dinyatakan Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat termasuklah beberapa kerap penduduk di kampung Sayyidina Itban follow daripada belakang. Maka berlakulah solat sunat berjamaah. Di sinilah ada berlakunya istinbat hukum ataupun pengambilan hukum bahawanya dibolehkan untuk solat sunat berjamaah. Di mana lazimnya kita tahu solat jamaah itu adalah solat fardu. Maka atas kias inilah tak salah bila mana pihak masjid, tuan-tuan, tuan imam kita buat solat hajat berjamaah. Solat duha berjamaah kerana ada dalil sandaran. Maka inilah solat sunat pertama berjamaah didirikan. Habis ada sedikit jamuan oleh Itban, penghargaan pada Nabi dan beberapa kerat sahabat yang hadir. Mereka dijamu kuah daging. Daging ni antara benda yang Nabi suka, Nabi duk makan. Tengah-tengah rancak makan, orang ramai hadir di luar. Macam pemimpin datang tu ada kemah, semua ada kenduri di luar. Cuma tak semua masuk. Rumah-rumah sebuah ni bukan lebar sangat. Tengah hiruk pikuk kenduri ni, bangun seorang. Wahai kawan-kawan semua, tuan-tuan perempuan. Kita semua hadir majlis hari ni. Ana Rasulullah hadir. Ada kenduri makan kuah daging. Kita pakat seronok. Tapi tuan-tuan perempuan sekalian, ada seorang tak datang. Tahu tak tuan-tuan perempuan? Laki ni niat tak baik. Semua pakat tengok kiri kanan. Siapa tak hadir ni? Takkan tak ada orang yang tak hadir? Kerana Nabi datang, pemimpin Madinah. Orang yang sama tadi menjawab. Dia provokasi. Takkan tuan-tuan perempuan tak tahu. Yang tak hadir tu Malik. Malik ni program agama dia bukan minat. Malik ni bila Nabi hadir dia memang lagilah tak hadir sebab dia tak minat. Ketahuilah tuan-tuan perempuan sekalian, Malik ni ketua munafik di daerah ni. Rupanya dia ada niat jahat dan buat tuduhan jahat. Menyedari hal ini, Nabi serta-merta keluar. Tengah rancak makan tu Nabi keluar. Kerana Nabi bukan sekadar pemimpin sembahyang. Bahkan Nabi juga pemimpin yang ingin mendidik moral rakyat. Dia tak mahu rakyatnya salah bicara. Tak mahu rakyatnya terjerumus dalam neraka. Dia keluar betulkan. Payah kita nak cari pemimpin sebegitu. Keluar Nabi tanya ulang balik apa yang kau cakap tadi. Dia kata, ya Malik memang munafik. Banyak kali dah dia buat macam ni. Semayang dengan Itban tak hadir, gotong royong tak hadir, malas. Nabi kau hadir pun, Nabi hadir pun dia tak ada. Dia munafik, dia ulang dengan suara kuat. Dia memang ada tak puas hati pada Malik. Lalu Nabi pun menyebut, sesungguhnya seorang yang telah mengucap kalimah syahadah atau kama-qala. Bila mana dia ada buat salah silap, dia akan dihukum Allah dalam neraka kalau dia benar salah silap. Namun kerana kalimah syahadah itu, akhirnya dia tetap ke syurga atau kama-qala. Makna apa? Nabi berbaik sangka pada Malik. Kalau munafik, langsung tak ada iman pada Allah. Artinya Malik ni mungkin didorong malasnya, lambat tahu berita, lambat tengok WhatsApp. Kan, lambat, Nabi datang tak tahu. Bukan kerana dia berpura-pura iman. Sebab tu Nabi umumkan, kalau dia ada salah sekalipun, dia ada iman. Mana-mana jua orang lain pun akhirnya ke syurga Allah. Terdiam orang ni. Orang lain hampir terpengaruh dan masing-masing bercakap sememangnya dia tu munafik. Akhirnya diluruskan, dibetulkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akhirnya ada seorang sahabat iaitu Sayyidina Anas bin Malik yang juga ikut rombongan ni. Dia kata dalam banyak-banyak sabda Nabi, inilah atau benda yang aku selalu ingat. Dalam banyak-banyak benda Nabi inilah yang selalu aku ingat dan aku merasa sangat bersyukur
menjadi seorang Muslim. Kerana kalau buat salah sekalipun, minta ampun, akhirnya dapat jejaki juga tempat dalam syurga Allah. Kalau jadi kafir, munafik, tega, langsung takkan dapat rahmat di negeri yang kekal abadi di akhirat kelak. Oleh itu kesimpulannya muslimin dan muslimat, marilah kita jaga diri kita daripada dapat melihat panorama neraka kelak. Macam mana kita bincang layak ni, kalau dapat melihat tanda kita ashabun nar, penghuni neraka yang tak akan selamat. Oleh itu kita tanam cita-cita hanya nak bau-bau syurga, nak dapat tempat syurga. Tak mau sekalipun, lebih-lebih lagi diri saya ni, tak mau walaupun sesaat kita kena dimasukkan, saya kena dimasukkan juga ke tempat yang sengsara tersebut. Dan kesimpulan seterusnya, kalau kita bercita-cita, saya bercita-cita menuju ke tempat syurga, janganlah kita bantah Al-Quranul Karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Walhamdulillahi rabbil alamin.